Tapi kalau aku tengok muka aku tahulah, oh dia ni berlakon dalam cerita tu, oh dia ni berlakon dalam cerita ni. Hey, Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni aku nak review satu movie terbaru. Aku tak tahulah nak kata tu movie terbaru ke atau movie lama. Yang confirm bukan movie lama. So movie ni aku rasa macam keluar sebulan yang lalu, cuma aku baru nak buat review. So review untuk movie kali ni bertajuk Emergency Declarations. So ini adalah merupakan hasil karya daripada Korea Selatan. So Emergency Declaration ni dilakonkan oleh Siwon, Seol Ina dan juga Lee Byung Hun, I think. Aku mungkin tak tahu nak sebut nama, tapi kalau aku tengok muka aku tahulah, oh dia ni berlakon dalam cerita tu, oh dia ni berlakon dalam cerita ni. Mungkin korang juga tak kenal kot kalau aku sebut nama. Mungkin yang peminat tegar Korea Selatan, K-pop ni mungkin dia tahu, ataupun penggemar filem-filem Korea Selatan ni mungkin dia tahu nama-nama pelakon ni. Tapi ada certain yang tak tahu, tapi memang dia memang mengikuti cerita-cerita Korea ni, so dia mungkin tahu pelakon-pelakon ni. Okay, cerita ni diarahkan oleh Hae Jae Rim yang telah mendapat kutipan sebanyak 6.5 juta USD dalam masa beberapa minggu. Aku tak pasti sama ada seminggu atau 2 atau 3, tapi yang penting dalam masa sebulan tu dia dah dapat kaut untung sebanyak 6.5 juta. Aku akan cerita kejap lagi jalan cerita dia. Aku janji aku takkan spoil, cuma aku akan bagi tahu isi-isi penting dalam cerita ni lah. Okay, sebelum start aku just nak cerita experience aku. Ni bukan paid review daripada mana-mana company. Aku just review sebab aku rasa ini satu pengalaman yang baru buat aku. Aku dapat satu pengalaman baru bila aku cuba untuk menonton Emergency Declaration ni di dalam hall 4DX. So apa tu 4DX? So sebenarnya kalau korang tengok dekat iklan, terutama macam dekat GSC, dia ada iklan tentang kerusi yang boleh gerak-gerak. So bila movie tu bergerak, dia pun bergerak kan. So aku tengok cerita, aku macam cakap bestnya kalau dapat tengok ni kan. So aku dapat tahu Emergency Declaration ni ada 4DX. So aku pun beli tiket tu. Tiket dia tu tak berapa mahal pun sebenarnya. Pada aku kalau sebulan sekali berbaloi untuk korang tengok cerita, apa-apa jenis cerita yang boleh kita tengok dekat 4DX punya hall. Harga pun dalam RM35 ke RM37, aku tak pasti, 2-3 minggu yang lalu. Tapi aku dapat rasakan satu pengalaman yang berbeza lah. Sebab bila kau duduk kat 4DX ni, so contoh dalam Emergency Declaration ni ada pergerakan dekat atas kapal terbang, kau akan rasa kerusi kau bergoyang. So kalau ada hujan tu je dia punya spoil sikit kan, dia macam terpecik keluar air sikit je. Mungkin sebab dia tak nak lah orang marah kan, sebab orang pasah nanti. Tapi pada aku, kalau nak buat betul-betul 4DX, kau buat betul-betul 4DX lah kan. Letak hujan betul-betul. Bagi amaran kat kita orang boleh bawa baju lebih, ataupun yelah kita boleh bawa macam baju hujan ke kan. Tapi yang lain superb. Daripada angin dia, daripada kilat dia, semua kau akan dapat rasa macam kau naik kapal terbang. Tapi yelah, kapal terbang lagi kuat lah rasa gegaran dia kan. Overall aku rasa 4DX adalah satu pengalaman yang menarik untuk aku, dan korang sepatutnya cuba at least once in your lifetime untuk tengok cerita tu di 4DX hall. Bukan cerita tu je lah, maksudnya cerita lain pun korang boleh tengok. Okay, aku tak nak buang masa, aku just nak review cerita ni. So cerita ni, apa sebenarnya kisah tentang cerita Emergency Declaration ni? So Emergency Declaration ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang cuba untuk hijack kapal terbang. So apa yang dia cuba buat adalah memberikan serangan biologi, iaitu hasil daripada ciptaan dia sendiri. So lelaki ni adalah merupakan ahli saintis. So sebab apa dia nak hijack kapal terbang, aku tak nak bagi tahu sebab aku akan spoil cerita ni. Bila aku bagi tahu, korang tak tahulah kenapa dia nak hijack kapal terbang. Tapi yang penting dia cuba bunuh semua orang yang berada dalam kapal terbang tu, tapi dengan cara yang halus, which is dia cipta satu bahan chemical yang apabila orang bau akan menyebabkan mereka mati secara perlahan-lahan. Pada mulanya cerita ni agak slow pada aku, tapi not that slow. Nak kata cerita ni jalan penceritaan dia tak baik ataupun tak bagus, aku rasa bagus je. Cuma dia a bit cliche, sebab tu aku hanya bagi 4.5/5 bintang. So 0.5 tu mungkin dari segi jalan penceritaannya a bit cliche pada permulaan dia, dan juga di atas kapal terbang. Tapi pada aku cerita ni banyak memberi pengajaran. Sebab apa aku cakap dia banyak memberi pengajaran?
dalam cerita ni juga ada beberapa double meaning aku rasa. Mungkin itu adalah interpretasi aku terhadap cerita ni. So sepanjang kita melalui kehidupan sebagai rakyat yang dikurung kan, sewaktu PKP dan virus yang uh, merebak ke seluruh dunia, seperti semua orang tahu, COVID-19. Apa yang cerita ni cuba sampaikan sebenarnya like something yang macam sebenarnya ada orang yang create virus ni. Aku tak tahu apa yang dia cuba sampaikan. So dekat sini juga memberitahu tentang pengajaran tentang jangan jadi selfish. So kita nampak, lihat even manusia itu sendiri, even your country pun ada rasa, even your kawan mungkin akan ada rasa this kind of selfish dekat dalam diri korang kan. So aku rasa korang patut tengok cerita ni. Dan aku juga rasa filem-filem Melayu tempatan mungkin boleh lagi membuat penambahbaikan dengan mencontohi filem-filem di Korea Selatan. Aku rasa cerita Korea Selatan sekarang ni dia dah macam setaraf dengan cerita-cerita Hollywood. Dari segi dia punya filem, aku bukan orang yang pakar dalam bidang filem. Aku bukan orang seni yang boleh bercakap tentang penjiwaan watak ke. Tapi aku sebagai seorang pembeli tiket ataupun seorang peminat filem, bila aku tengok dengan mata kasar, aku rasakan cerita ni macam satu cerita yang real. Lagi-lagi pula aku duduk kat kerusi 4DX yang bergerak-gerak tu kan. So aku dapat rasakan satu kelainan dalam cerita ni. The end of cerita ni aku menangis. Aku tak tahu kenapa aku rasa macam sedih sangat tengok cerita ni. Tapi there's a few orang kata apa, dia punya pengajaran yang korang boleh dapat dekat dalam cerita ni. So aku rasa korang patut tengok cerita ni dan korang jangan tangguh lagi. Aku tak tahu cerita ni ada sampai bila, dan aku tak tahu sama ada dia akan masukkan ke Netflix atau tidak. Tapi cerita ni pada aku boleh katakan sangat menarik. Cuma macam aku cakap, ada sikit klise. Korang mungkin macam pelik lah, apa benda kau cakap ni? Mula-mula tadi kau cakap okey, sangat okey, and tiba-tiba klise. Ya, kau akan nampak jalan cerita bila kapal terbang di hijack. It's a normal punya storyline, tapi in a different way. So korang jangan lepaskan peluang ni untuk tengok. Aku tak tahu sama ada dekat wayang masih ada lagi ke tak. Tapi kalau tak dapat, mungkin dia keluarkan Netflix, mungkin tidak. So just tengok. Dan kalau korang semua ada any movie atau drama-drama yang korang nak aku review untuk korang sebelum korang tengok, so korang boleh terus komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku di YouTube. Jangan lupa follow aku di TikTok dan juga di Instagram. So kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa, korang boleh terus ke komen dekat bawah tu. Dan kalau korang rasa video aku ni membantu untuk bagi review kepada korang, jangan lupa untuk like video aku. Terima kasih, bye-bye.